أحب مدرستي أنا أحب مدرستي أنا أحب مدرستي saya sayang sekolah saya أنا أحب مدرستي أنا أحب مدرستي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran Bahasa Arab tahun 4, siri yang ketujuh iaitu Al-Jumal Al-Mutanasiqah. Maksudnya ayat yang berkesinambungan, ayat yang ada saling kait-mengait di antara ayat pertama, ayat kedua dan ayat seterusnya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan fokuskan kepada muka surat 75, khamsah wa sab'una, iaitu dalam kemahiran mendengar, bercakap serta membaca. Okey, kita akan fokuskan satu-satu ayat ya dalam slide yang seterusnya. Baiklah, untuk ayat berkesinambungan yang pertama ialah hunaka hadiqatun. Hunaka hadiqatun. Di sana ialah sebuah taman. Okey, hunaka di sana. Hadiqatun terdapat sebuah taman. Kalau tengok kepada gambar ni seorang murid ditunjuk dia kata di sana. Di sana di sinilah ni. Di sana ada sebuah taman. Okey, ni ayat pertama. Ayat yang kedua dicerita lagi pasal taman ni. Al-hadiqah, taman ini amamal mat'am. Dia kata taman ini amama, di hadapan, al-mat'am, kantin. Dia beritahu dengan kita cerita tentang taman. Taman berada di hadapan kantin. Okey. Cerita ni tentang apa? Tentang hadiqatun. Okey. Perkataannya ialah hadiqatun. Bina ayat. Okey. Maka binalah ayat yang pertama jadilah hunaka hadiqatun. Di sana ada sebuah taman. Ayat yang kedua, al-hadiqatu amamal mat'ami. Taman itu terletak di hadapan kantin. Maka ayat yang pertama dan ayat kedua ada kesinambungan. Ada kaitan, ada kait-mengait. Inilah yang dinamakan jumlah mutanasiqah, ayat yang berkesinambungan. Okey, nanti kita akan buat latihan bina ayat daripada perkataan yang Ustazah bagi. Contohnya Ustazah kata, okey, awak buat jumlah mutanasiqah daripada perkataan mal'abun. Okey, cuba awak fikir macam mana nak buat cerita pasal mal'ab, taman padang permainan. Awak boleh tirulah ayat ni. Kalau yang ini hunaka hadiqatun. Kalau mal'ab awak tukarlah hunaka mal'abun. Kan? Al-hadiqatu amamal mat'am. Awak boleh tukar al-mal'ab amamal mat'am ataupun amamal idarah ataupun apa-apa yang awak rasa. Kalau sekolah kita tu padang tu berada di mana? Adakah di hadapan ataupun di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dengan bangunan sekolah? Kalau kata dia di sebelah kanan, awak gantikan amama ni dengan perkataan yamina. Jadi al-mal'abu, yamina, al-idarah. Sebelah kanan pejabat. Ataupun sebelah kanan al-fasli, sebelah kanan kelas. Itu maksudnya jumal mutanasiqah. Kan ada lagi yang tak faham? Rasa dah banyak kali dah Ustazah bagi tahu. Jumal basitah, ayat yang ringkas.
Ayat 1 ni kalau hunaka hadiqatun, dia jadi ayat basitah. Kalau dia ada kesinambungan yang kedua ni pula, dia akan jadi ayat mutanasiqah. Jumlah mutanasiqah. Okey, kita ke perkataan yang seterusnya ialah perkataan yang kedua, kita nak bina ayat jumlah mutanasiqah ataupun ayat berkesinambungan iaitu daripada perkataan makmal komputer. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ni makmal komputer, di sebelah dia ada musalla. Okey, ingat kan kita nak guna perkataan sebelah. Okey, ayat yang pertama. Okey, daripada perkataan makmal komputer, jadilah ayat yang pertama, zalika ma'malul komputer. Zalika itu ialah ma'malul komputer, makmal komputer. Okey, ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua, makmalul komputer, makmal komputer itu bijanibi. Perkataan bijanibi ni ialah sebelah, sebelah. Al-musalla, sebelah surau. Maka zalika ma'malul komputer dan ma'malul komputer bijanibil musalla jadi jumlah mutanasiqah. Ini yang dikatakan ayat berkesinambungan. Kita buat ayat ni daripada perkataan makmal komputer. Cerita tentang makmal komputer. Okey, semoga anak-anak boleh memahami apakah yang dikatakan jumlah mutanasiqah. Yang minggu lepas kita belajar jumlah basitah. Jumlah basitah ni kalau satu ayat sahaja. Satu ayat sahaja kita namakan jumlah basitah, iaitu ayat mudah. Kalau ada dua macam ni dan dia ada kesinambungan, kesinambungan cerita, ini dah jadi jumal mutanasiqah. Okey, kita akan cuba buat latihan menggunakan perkataan lain pula. Okey, bersedia? Baiklah, jom kita cuba buat latihan menggunakan perkataan yang diberikan. Yang pertama, perkataan mal'abun iaitu padang permainan. Kita cuba buat ayat menggunakan perkataan mal'abun. Yang kedua, buat ayat untuk perkataan dukanul madrasah. Dia dah bagi dah ni. Ni dikira ayat pertama dah ni. Zalika dukanun. Zalika dukanul madrasah. Itu ialah kedai sekolah. Awak hanya cari satu lagi ayat. Mungkin boleh buat dukanul madrasah di hadapan surau. Itu contoh. Itu contoh. Okey, untuk perkataan mal'abun ni dia belum jadi ayat pertama. Ini adalah perkataan. Awak kena cari ayat pertama dan ayat kedua. Untuk zalika dukanul madrasah, awak terus ambil ayat ni sebagai ayat pertama. Zalika dukanul madrasah. Kemudian awak hanya cari ayat yang kedua. Awak nak cerita apa? Mula-mula kita tunjuk itu kedai sekolah. Lepas tu kita nak cerita apa? Kedai sekolah di depan kantin ke, kedai sekolah di belakang makmal komputer ke, apa-apa pun boleh asalkan ia jadi dua ayat. Okey, kita mulakan dengan perkataan mal'abun dahulu. Okey, perkataan mal'abun. Mal'abun maksudnya padang permainan. Apakah ayat pertama yang kita nak buat? Okay, Ustazah dah bagi dalam bahasa Melayu. Di sana ialah padang permainan. Cuba awak cari perkataan supaya menjadi ayat. Di sana ialah sebuah padang permainan. Apakah di sana dalam bahasa Arab? Ialah ni dia dah termasuk dalam di sana. Awak hanya cari perkataan di sana. Ustazah dah ajar 2 minggu lepas. Di sini apa dia? Di sana apa dia? Okey. Padang permainan. Awak ambil perkataan ni. Okey, awak hanya cari perkataan di sana dalam bahasa Arab. Kemudian gabungkan dengan mal'abun. Awak tulislah. Apa dia dekat sini. Tulis perkataan di sana
padang permainan. Okey. Yang kedua, padang permainan itu. Padang permainan itu dalam bahasa Arab ialah, awak ambil perkataan mal'abun ni, okey, tapi awak tambahkan alif lam kat depan. Al-mal'abu. Dia jadi makna padang permainan itu. Di sebelah kiri, okey, di sebelah kiri kita baru je belajar minggu lepas. Apa dia di sebelah kiri dalam bahasa Arab? Ingat tak yang kita belajar zaraf makan? Di hadapan amama. Di belakang waro'a. Di sebelah kanan yamina. Di sebelah kiri, cuba cari perkataan di sebelah kiri. Apa dia? Awak ambil perkataan itu, awak letak sebagai perkataan yang kedua. Perkataan yang pertama, padang permainan itu. Perkataan yang kedua, di sebelah kiri. Perkataan yang ketiga, kelas. Apakah kelas dalam bahasa Arab? Ni awak kena carilah dalam buku teks. Cari kelas, apa nama kelas dalam bahasa Arab. Maka jadilah jumlah mutanasiqah. Ayat pertama dan ayat kedua, maka lengkaplah jadi jumlah mutanasiqah. Okey, Ustaz sediakan macam ni. Awak boleh tulis dalam buku tulis nanti. Kemudian tulis dalam bahasa Arabnya. Jangan lupa buat garisan dulu. Ataupun kalau dalam buku tulis tu dah ada garisan, pastikan awak tulis ikut garisan sebagaimana yang Ustazah ajar sebelum ini. Okey, kita akan ke ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua menggunakan ayat Zalika dukkanul madrasah. Yang ni dia dah bagi kita siap-siap ayat yang pertama. Ayat yang pertama ni dah dikira sebagai salah satu ayat yang kita kena letak kat sini. Sebab tu dia dah ada titik, kan? Perkataan yang kita nak buat ialah dukkanul madrasah, kedai sekolah. Tapi dia dah bagi siap-siap dalam bentuk ayat. Okey, zalika dukkanul madrasah. So, awak terus ambil ayat ni, tulis balik. Zalika dukkanul madrasah. Maksudnya, itu ialah kedai sekolah. Zalika maknanya itu. Dukkanul madrasah, kedai sekolah. Dah dapat ayat pertama. Okey, belum jadi jumlah mutanasiqah lagi. Tak jadi kesinambungan lagi. Tak ada ayat kesinambungan. So, jom kita cari ayat yang kedua supaya menjadi ayat yang ada kesinambungan. Ada sambungan cerita tentang kedai sekolah. Okey, Ustazah dah sediakan. Kedai sekolah itu, ni satu warna ni, di belakang satu perkataan lain pula, makmal sains. Makmal sains. Okey. Semua perkataan tiga warna ni awak sebenarnya dah tahu dah apa dalam bahasa Arab. Okey, kedai sekolah itu mana kita nak ambil? Kita ambillah dukkanul madrasah. Baris awak tak payah tulis Baris awak tak payah buat. Awak terus ambil dukkanul madrasah. Okey, letak sebagai ayat pertama. Kemudian di belakang. Okey, di belakang ni kita belajar minggu lepas dalam zaraf makan. Di hadapan amama. Di sebelah kanan yamina. Di sebelah kiri yasara. Di apa lagi? Di sebelah bijanibi. Di belakang, apakah perkataan di belakang? Perkataan dalam bahasa Arabnya. Awak cari dalam buku teks ataupun awak boleh tengok video yang Ustazah dah buat minggu lepas. Atau kalau dalam buku teks, awak tengok muka surat 70. Tengok muka surat 70. Apakah perkataan yang bermaksud di belakang dalam bahasa Arabnya, apa dia? Okey, kemudian makmal sains. Makmal sains ni awak cari juga dalam muka surat 70. Apakah makmal sains dalam bahasa Arab? Maka siaplah jumlah mutanasiqah apabila ada dua ayat. Yang pertama,
Zalika dukkanul madrasah. Satu, awak tulis balik dekat sini. Yang kedua, awak cari perkataan bahasa Arab kedai sekolah itu. Ni, ni kedai sekolah itu. Di belakang, cari dalam muka surat 70. Makmal sains juga di muka surat 70. Pastikan tulisan kamu kemas, cantik, ikut garisan. Ustazah yakin kamu boleh faham dengan baik kalau kamu betul-betul tengok video yang Ustazah sediakan. Ya, kita belajar di Alam Maya ni sama je dengan kita belajar dekat sekolah. Okey. Cuma bagi Ustazah, pembelajaran dalam video ni rasa lebih baik sebab tiada gangguan daripada kawan-kawan kat sebelah. Okey, awak masing-masing dekat rumah boleh fokus kepada penerangan dan pembelajaran kita melalui video ini. Okey, baik. Kita tengok slide seterusnya apa dia. Okey, kelas. Muka surat seterusnya, muka surat 76. Muka surat 76 ni. Ukawinu. Ukawinu ni maksudnya saya buat. Kemudian saya tulis. Saya buat, kemudian saya tulis. Okey, tengok sini. Awak boleh juga scan barcode ni, tengok apa yang ada dalam ni. Dalam ni ada contoh ataupun cara macam mana kita nak tulis. Nak tulis ni, ayat ni. Okey. Cuma untuk muka surat ni, supaya awak boleh faham, cuba kita tengok ya. Yang pertama, kejap ya, saya nak tukar pen. Okey. Mula-mula dia bagi dalam bentuk perkataan. Perkataan mat'am. Perkataan mat'am. Ini ialah belum jadi ayat ya. Mat'am ialah kantin, kantin sekolah. Kemudian dia pergi lagi menjadi ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Susunannya macam ni. Okey, yang pertama perkataan. Okey. Ayat yang pertama ni dikira baris yang kedua. Baris yang kedua ni dah start jadi ayat. Ayat yang pertama. Hadza mat'am. Kita memperkenalkan. Ayat yang pertama. Ini ialah kantin. So awak kena perhatikan ya. Daripada satu perkataan menjadi dua perkataan. Kemudian dia turun lagi menjadi ayat yang ketiga. Baris yang ketiga tapi ayat ni ayat yang kedua. Sebab yang pertama ni kita tidak namakan ayat. Ia hanya perkataan. Okey. Baik, baris yang ketiga ni ialah ayat yang kedua. Hadzal mat'amu, kantin ini, nazifun, bersih. Kantin ini bersih. Okey. Maka jadilah gabungannya macam ni. Yang pertama memperkenalkan perkataan iaitu kantin. Yang kedua, okey, dia nampak tak dia senggan ni. Yang kedua dah start menjadi ayat. Hadza mat'am. Mula-mula kantin. Yang kedua ini kantin. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga panjang sikit jadi 3 perkataan. Hadzal mat'amu nazifun. Kantin ini bersih. Okey. Maka inilah yang dikatakan jumlah mutanasiqah. Ya. Lagi sekali Ustazah ulang. Apa itu jumlah mutanasiqah? Ni. Apa dia jumlah mutanasiqah ni? Boleh jawab? Okey, bagus. Pandai pun. Jumlah mutanasiqah ialah ayat berkesinambungan. Maksudnya ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ni dia ada kaitan. Cerita yang sama. Cerita tentang apa? Cerita tentang kantin. Harap-harap awak semua boleh faham. Okey, Ustazah nak padam sikit dia punya ni sebab ia nampak comot. Okey, yang penting awak sudah faham. Faham kan?
Kalau tak faham lagi boleh WhatsApp Ustazah selepas pada awak tonton video. Kalau tak faham macam biasa, Ustazah akan menerima WhatsApp ataupun mesej bertanya tentang apa yang tidak difahami. Okey, baik. Seterusnya untuk yang bawah ni, yang bawah ni cerita tentang apa pula? Yang atas tadi tentang kantin. Sekarang ni tentang maktabah. Siapa tahu maktabah? Apa itu makna maktabah? Maktabah maknanya perpustakaan. Okey, perkataan maktabah dia suruh kita bina ayat. Okey, maka terjadilah ayat yang pertama. Ini dia. Hadhihi maktabatun. Ini ialah perpustakaan. Okey. Maktabatun sebab dia kalimah muannas. Sebab itulah kita guna hadhihi. Yang mata'am tadi kita guna hadza. Sebab mata'am perkataan muzakkar. Tak ada tamarbutah kan? Okey. Baik. Turun bawah balik. Kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua, baris yang ketiga. Panjang sikit, jadi 3 perkataan. Hadhil maktabah, perpustakaan ini, nazifatun, bersih. Okey. Yang tadi, mat'am nazifun. Kenapa nazifun? Kenapa tak nazifatun? Sebab perkataan al-mat'am itu muzakkar. Maka nazifun tidak ada tamarbutah juga. Untuk maktabatun ni, kita guna nazifatun. Ada tamarbutah sebab perkataan al-maktabatun ni ada tamarbutah. Ada tamarbutah. Al-maktabah ini ialah kalimah muannas. Sebab itulah kita gunakan pasangan-pasangan yang betul untuk perkataan yang kita belajar. Okey. Hadhihi maktabah. Bukan hadza. Hadhil maktabah nazifah. Perpustakaan ini bersih. Maka siaplah ayat yang kedua. Jumlah yang kedua, jumlah mutanasikoh yang kedua. Cerita tentang perpustakaan. Ya, kita baca lagi sekali. Maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhil maktabatu nazifatun. Okey. Perpustakaan. Ini ialah perpustakaan. Perpustakaan ini bersih. Okey, baik. Tengok sudah, belajar sudah, baca sudah, faham pun sudah. Sekarang Ustazah nak tunjukkan cara tulis pula. Ustazah tahu awak boleh tulis tapi Ustazah tak boleh tengok, Ustazah tak boleh nampak. Macam mana cara awak tulis? Adakah awak mula dari dari belakang kan? Jadi awak bukan perlulah, wajib tengok tutorial ataupun cara penulisan yang betul. Okey? Selamat tonton cara menulis pula. Kita ke slot kemahiran menulis. Seterusnya kita ke slot kemahiran menulis. Pastikan anak-anak telah pun bersedia dengan pensel yang cukup tajam. Kalau nak buat pensel macam pensel hot pun boleh. Okey, jom kita belajar menulis dengan betul. Ana uhibbu madrasati. Saya sayang sekolah saya. Ghurfatul mudir bilik guru besar. Ghurfatul muallimin bilik guru. Maktabatun perpustakaan. Idaratun pejabat faslun kelas. Finaun dataran qa'atun dewan. Mat'amun kantin hadiqatun taman.
Saya sayang sekolah saya, Ghurfatul mudir bilik guru besar, Ghurfatul muallimin bilik guru, Maktabatun perpustakaan, Idaratun pejabat faslun kelas, Finaun dataran qa'atun dewan, Mat'amun kantin hadiqatun taman. Ana uhibbu madrasati, saya sayang sekolah saya, Ma'malul komputer, ma'mal komputer, Ma'malul ulumi, ma'mal sains, Dukanul madrasah kedai sekolah, Mal'abun padang permainan, Hammamun tandas musalla surau, Hammamun tandas musalla surau. Okey kelas, pastikan penulisan kamu akan menjadi seperti ini. Ya, bermula dengan perkataan maktabatun. Yang kedua, hadhihi maktabatun. Dan yang ketiga, hadhil maktabatu nazifatun. Inilah yang dikatakan, yang dipanggil jumal mutanasiqah. Ya. Ayat yang berkesinambungan bermula dengan perkataan satu dan dia ada kesinambungan dengan ayat kedua dan ada kesinambungan dengan ayat yang ketiga. Okey, last kali saya nak tanya, kamu jawab ya. Apakah makna jumal mutanasiqah? Sila jawab sendiri. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akhiri pembelajaran dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.